Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan Imam, tuan-tuan dan Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala pada pagi ini sekali lagi Allah izinkan untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini diterima sebagai amal dan menjadi asbab segala amalan kita diterima Allah SWT. Tuan-tuan dan Allah, kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan Allah, alhamdulillah, syukur sekali lagi. Mudah-mudahan pada hari atau Sayyidul Ayyam ini, di antaranya adalah ada satu saat yang mana doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi ini ya termasuk dalam golongan yang memang bersungguh-sungguh untuk diterima segala amalan kita. Jadi tuan-tuan dan Allah, pagi ini saya masih lagi bincangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini min kalam Sayyidul Mursalin. Dan pada pagi ini kita nak cerita, kadang-kadang bila kita semakin usia ini, angan-angan kita bertambah-tambah. Angan-angan kita bertambah-tambah, apatah lagi ya di ujung usia ini harta kita bertambah, komitmen kita berkurangan. Kalau dulu muda-muda komitmen kita terhadap anak-anak, nak hantar anak sekolah, masa pun sibuk. Di ujung usia ni kadang-kadang kita ni harta dah ada, komitmen dah tak ada, tetapi kadang-kadang amal atau dikatakan angan-angan itu makin bertambah, makin besar amal. Angan-angan dia amal bukan ain dengan alif. Alif mim lam, amal. Kalau ain ialah amal, kalau alif ialah amal. Amal ini dia ialah, sebab tu kalau kita parit amal bukan parit amal. Kalau parit amal, parit angan-angan lah. Oh, panjang dia punya amal ni, panjang dia punya angan panjang-panjang. Sebab tu bahasa Arab ni tuan-tuan kadang-kadang kalau kita membaca Quran pun kena betul. Kalau kita baca ain dengan alif, maka jadilah sepatutnya kena ayat itu amal. Amal ialah perbuatan, tetapi amal itu alif ialah angan-angan. Angan-angan bertambah panjang. Makin panjang lagi. Makin tu makin panjang. Makin tu makin panjang lagi. Tapi itulah hakikatnya. Hakikatnya. Maka dengan itu dalam kitab ini mengingatkan pada kita supaya bagaimana untuk mengekang, mengatasi panjang angan-angan, iaitu zikrul maut. Mengingati mati, wa qasrul amal, dan pendekkanlah, bukan tak boleh ada cerita kalau dah tua-tua kalau nak pakai motor Goldwing tu pakailah, tapi janganlah tinggalkan masjid. Contoh-contoh dulu Honda Goldwing tu
ataupun BMW ke, rider ke, tapi kena ingatlah kita punya kudrat dah tak larat dah. Ya, nak angkat, nak tongkat motor tu pun kita dah tak larat. Nak pakailah, tapi masjid jangan lupa. Ataupun majlis ilmu jangan lupa. Bukan maknanya Islam itu melarang tu semua, tetapi apabila sesuatu yang menyebabkan panjang angan itu, ialah ada dia punya faktor-faktor dia. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dalam hadis ini, dalam hadis yang disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibnu Mas'ud, di mana satu ketika Nabi bersama sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu lakaran. Jumpa sahabat-sahabat lakaran, tengok Nabi ada juga kaedah. Itu kaedah atau teknik pengajaran, buat lakaran. Ada BBM dia. Nabi nak ngajar ada BBM juga. Cuma kita memang betul ada bahan bantu mengajar juga. Buat lakaran. Berkaitan dengan apa tuan-tuan? Dengan manusia dan kaitan dengan angan-angan ini. Di mana Nabi Muhammad SAW di sini kata, hattan Nabi SAW hattan murabbi'an. Iaitu apa tuan-tuan? Membuat lakaran 4 segi. Kalau kita tuan kalau 4 segi ni, saya sempatlah pagi tadi buat tu 4 segi macam ni. BBM, cikgu. Tapi taklah comel lah nak macam cikgu-cikgu semua. Kalau orang lama dia, kalau menulis tu memang cantik lah kan. Kalau menulis dekat papan hitam itu, dia tegak aja kan. Tapi kalau saya kadang-kadang dia naik ke atas. Dari bawah naik ke atas atau atas ke bawah. Tapi orang lama-lama bila tulis itu, dia tegak. Macam ada pembaris saja. Kan? Tapi tak apa. Dia macam 4 segi. Nabi buat 4 segi ni. Dia kata murabbi'an. Murabbi'an itu 4 segi. Tak kira 4 segi tepat ke, 4 segi apa, 4 segi apa sama ke. Ni 4 segi, saya tulis 4 segi tepat lah. Tapi dalam kitab ni dia tulis 4 segi tepat. Di mana dia kata tuan-tuan 4 segi tepat. Semua dikelilingi ajal. Ajal ni semua. Ni manusia ni. Ni manusia ni. Ajal ni. Ajal. Ni ajal kanan kiri ajal semua. Ni Nabi ceritalah. Bukan saya yang cerita, Nabi cerita ajal. Dan di garis pendek-pendek ini dia adalah menunjukkan apa tuan-tuan? Itulah di antara faktor-faktor penyebab kematian. Sakit, musibah, pandemik COVID-19, itu semua ni memang ada. Memang sentiasa ada. Tunggu standby je. Dan yang ini adalah penyebab. Yang ini yang panjang ni. Ni tahan panjang ni. Ini anak panah ni masuk ke dalam ni. Memang ni yang makin sebab apa? Di garis panjang. Itulah sifat manusia. Panjang macam ni tuan-tuan. Inilah Nabi cerita. Dia menunjukkan bahawa amal orang ini makin bertambah-tambah. Makin amal iaitu apa? Angan-angan itu makin panjang. Makin tua makin panjang. Makin tua makin panjang makin lama lah, janganlah makin tua, marah orang tua tak. Makin panjang tuan-tuan. Itu dia. Sebab itu Nabi ingatkan. Ingatkan pada kita supaya apa tuan-tuan? Kalau kita lihat itu yang dikatakan bahawa memang itulah sifat manusia. Sifat manusia. Sebab itu Nabi ingatkan pada kita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu menyatakan bahawa dalam hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita ingat untuk mengekang dia punya amal. Saya gunakan bahasa istilah amal amal tu angan lah, angan makin panjang, makin lama makin panjang, maka Rasulullah mengingatkan pada kita apa dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal. Ni dia ingatkan pada kita, badiru bil a'mal sab'an. Apa dia? Bersegeralah. Kalau kita 5 sebelum 5, ini 7, sab'an itu 7. Tu dia. Bersegeralah sebelum datangnya 7 perkara. Selalu 5, 7 pula.
dalam hadis ni. Dalam hadis lain dia terima kita 7. Ya, ada 7 perkara. Ya, jangan sampai tantaziru, jangan sampai kepada bila kita lambat ini, ya, kita kata nanti dan nanti dan nanti dan nanti. Nanti besok, pagi kata besok. Besok kata pagi besok, petang besok. Ya? Maka di situ dia kata dalam hadisnya kata, ya, hendaklah kita cepat, bersegera. Badiru itu ialah bersegera. Tak boleh nak tunggu lama, tak boleh tangguh. Sebab tangguh-tangguh amal ni kita tak tahu bila. Sebab itu Ibn Umar menyatakan bahawa, ya, dalam hadisnya, ya, Ibn Umar dalam hadis Nabi itu dia kata, ya, wa iza asbahta fala tantazir masa. Apabila kamu berada pada pagi, jangan tunggu besok petang. Masak tu petang. Ya. Kalau iza amsaita, kalau waktu petang itu jangan tunggu besok subuh, pagi besok baru nak buat amal ini. Tu dia. Maka di situ, ya, kita kena bersegera. Apa dia? Apabila fakran munsiyan, ya, apa dia? Datangnya kefakiran yang boleh melupakan kita. Yalah, fakir ni kita nak fikir yang lain. Kita nak amal pun payah, kita nak datang masjid pun payah. Kecuali lah betul kalau kita lihat Abu Hurairah, ya, itu semua, ya, yang berada di zaman Rasulullah, dia berada duduk di masjid. Tuan-tuan, kita lihat kalau dekat Madinah ada satu kawasan yang sebelah, kalau belah kiri depan itu dia ada pagar-pagar tu, itu para sahabat-sahabat yang duduk di situ. Tuan-tuan, kalau kita tengok, kalau di Madinah lah, dah lama tak ke Madinah ni kita, insya-Allah, ya, ni dah boleh buka, boleh dah pergi datang ke Madinah. Tak apalah, ke Madinah, kita tengok di situ, ya. Dia maknanya boleh melupakan. Itu sahabat. Tapi bagi orang biasa ini, dia akan lupa pasal apa? Nak mikir, nak makan pun payah. Ya. Dulu waktu muda kita kata nanti, waktu kita banyak duit kita kata nanti, tetapi datangnya kemiskinan maka kita akan lupa. Nak datang masjid payah, nak datang majlis ilmu payah. Ini kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah. Ya, jangan tunggu fakir baru kita nak pergi nak membuat satu amal yang kebaikan. Ya, tu dia. Atau ghinan mutghiyan. Ya. Apa dia? Jangan tunggu kaya dulu nak buat amal. Kerana bila kaya ini kebiasaannya, kecuali orang yang betul-betul amal soleh, ya, betul-betul beramal. Tapi orang awam ni kadang-kadang bila ghinan mutghiyan ini, iaitu kekayaan yang menyebabkan kita sombong, takabur, Allahu Akbar. Ya. Ini kita risau. Bila sombong itu datanglah, ya, datang takabur, ya. Bila sifat-sifat mazmumah ada dalam diri kita, takabur, ataupun riba, dalam diri kita riba, apa lagi, ya, semua itu ada dalam mazmumah sifat dalam diri kita, maka kita nak buat amal pun payah. Nak buat amal pun payah. Banyak juga duit tapi tak nak apa, tuan-tuan? Tak nak bersedekah. Kenapa? Dia rasa aku cari sendiri, kenapa nak bagi kat orang? Ini terbukti kita lihat, ya, Qarun, kita lihat Sa'labah, itu pun juga itu kita lihat bukti dah jelas. Dan kisah-kisah itu diceritakan adalah sebagai satu ibrah bagi kita, ya. Itu dia. Ya, sebab itu waktu kita ini, waktu tak berada itu banyaklah infak. Kerana dia melatih. Ya. Kerana infak itu, kita infak melatih diri. Amalan ini tidak boleh dilakukan dengan serta-merta, kena amal. Daripada susah hingga menjadi kaya. Contohnya infak. Kerana kita kena yakin, ya, bila kita infak, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Maknanya siapa yang banyak sedekah, banyak infak, ya, maka di situ Allah akan mudahkan segala urusannya. Urusannya akan selesai. Ya, urusan selesai. Ya, itu persoalan Allah, kerja Allah lah. Bagaimana nak menyelesaikan masalah, itu kerja Allah. Apa yang kita lakukan di dunia ini sebagai hamba, tugas kita ialah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa kita laksanakan. Soal terima itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian au maradan mufsidan, iaitu sakit yang memusnahkan. Ialah sakit, ya. Makna memusnahkan, maksudnya mufsidan ini memusnahkan. Maknanya bila dah sakit itu, maka kita akan tak boleh nak buat apa. Ya? Tak boleh nak apa. Dah potong kaki, sakit, contoh. Ya. Kemudian macam-macam sakit, maka di situ apa tuan-tuan? Maka di situ kita dah tak boleh nak apa. Sebab itu Rasulullah SAW badiru, tak buat apalah, mufsidan. Semuanya dah tak ada, dah tak nak buat apa. Ya, walaupun anak ramai pun tak boleh. Ya, kalau dulu waktu sehat dulu kita boleh sambut hari jadi dengan anak-anak dan sebagainya. Tetapi kalau dah sakit nanti kita rasa dah tak ada apa dah. Kemudian au haraman mufannidan. Ya, terus satu munfidan, mufannidan, maknanya di situ iaitu apabila tua yang lemah, memang tak larat dah. Ini pun kita dah ceritalah. Ya. Dah apa? Dah lemah, tak larat. Nak puasa pun tak larat. Ya. Ataupun nak buat satu sembahyang sunat, ya, sembahyang sunat, pun dah tak larat. Itu. Jadi kita kena badiru, bersegera. Au mautan mujhizan. Ataupun mati yang memutuskan. Habislah. Iza mata ibnu Adam inqata amaluh. Ya, mati yang memutuskan. Ya, mana tak ada ruang lagi untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beramal untuk kepentingan diri kita, tak ada dah. Habis bila mati. Ya, bila mati dah tak ada. Habis semua tu. Jangan tunggu itu. Jangan tunggu itu, ya. Sebab kematian itu belum tentu di mana kita berada dan sebagainya. Ya, sebab itu dalam firman Allah SWT, ya, dalam ayat surah Luqman ini, ya, dalam surah Luqman ayat 34 di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Luqman ayat 34, tuan-tuan muslimin muslimat boleh rujuk di sana. Ya, ayat 34 surah Luqman, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ini ingatan pada kita. Ya, wa ma tadri, kamu tidak dapat mengetahui, tadri nafsun, seseorang kamu tidak tahu sedikit pun apa yang akan berlaku besok. Betul. Sebab tu kita kadang-kadang bila kita nak berjanji ke apa, insya-Allah, perkataan insya-Allah itu kena ada insya-Allah atas izin Allah. Kita kata okey besok, okey besok. Kita tak tahu bila esok bagaimana. Ya, bila esok kita nak jadi apa kita pun tak tahu. Nanti selepas ini pun kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Wallahu alam. Maka dengan itu kita sentiasa bersedia, badiru, sentiasa bersegera. Kalau nak infak, cepatkan infak. Kalau nak beramal, cepatkan amal, teruskan amal. Kerana apa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Besok, Allah memperumpamakan ghada itu mana besok, ghadan. Ghadan itu besok. Besok. Maknanya tak ada. Maka kita tak tahu sedikit pun apa yang akan berlaku besok. Itu dia. Sebagai ingatan kepada diri saya dan diri tuan-tuan. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya. Kamu juga tidak mengetahui. Seorang kamu tidak mengetahui kat mana nak mati, nak meninggal. Nak meninggal pun tak tahu kat mana. Ya. Mana nak meninggal tu wallahu alam. Ya, kat mana. Jadi ini menunjukkan bahawa ya, kita tak tahu apa tuan-tuan. Sebab itu kena bersegera. Rasulullah mengatakan badiru. Ya.
Itu dia. Au mautan mujhizan au dajjal. Ni pun dia kata. Ataupun tadi dajjal. Kenapa disebut dajjal ini? Dajjal ialah satu makhluk Allah juga yang datangnya tugasnya merosakkan dunia ini. Merosakkan dunia ini. Iaitu apa tuan-tuan, bila datangnya itu kalau setakat dunia tak apa, iman seseorang itu akan dirosakkan. Kerana waktu itu kalau ikut ke cerita dalam beberapa kisah hadis menyatakan bahawa bila Dajjal datang ini tuan-tuan dia boleh kalau waktu kemarau dia boleh datangkan hujan. Tengok macam tu tuan-tuan tu Dajjal maknanya dia Allah bagi untuk supaya nak tengok siapakah golongan yang bersama dengan Rasulnya. Tengok. Dan sekarang ni pun kita dah tengoklah tuan-tuan. Sanggup bersama dengan orang-orang yang mengusi agama Allah SWT. Kerana inginkan sesuatu, kebendaan. Itulah ciri-ciri Dajjal. Ciri Dajjal ialah menawarkan sesuatu untuk supaya orang itu terseleweng dari segi akidahnya, pegangannya. Itu ciri-ciri Dajjal. Itu dia. Menawarkan sesuatu. Itu ciri-ciri Dajjal. Kalau dah waktu itu, apa yang kita nak buat tuan-tuan? Sebab itu kita mengamalkan baca surah Kahfi insya-Allah. 10 yang awal, paling common lah. Paling minimal 10 yang awal dan 10 yang akhir. 10. Amal tu sampai awal dan 10 yang terakhir. Bacalah surah Kahfi. Dan hari Jumaat ni bacalah surah Kahfi tuan-tuan kalau tidak boleh satu surah kita dapat baca 10 pun membadai. Tapi apalah kita tuan-tuan kadang-kadang kita nak sesuatu yang banyak, sesuatu yang besar, tapi kita kerja nak sedikit. Itu kita tetapi kalau kita nak yang banyak, pahalanya, ganjarannya, maka kita baca surah Kahfi keseluruhannya. Baca surah Kahfi. Itu kata kalau minimal dia dah 10 lah. 10 tu 10 yang terakhir. Kerana di situ dalam surah Kahfi itu pengajaran tuan-tuan. Kalau kita baca, kita tengok step dari baik kalimah kita tengok pengajarannya. Di situ ada orang sombong, ada orang yang tawaduk. Di situ cerita. Sebab tu Nabi perintahkan kita, sarankan kita supaya membaca surah Kahfi pada yaumul Jumaah. Yang baca. Kita pun tak jadi masalah lah tuan-tuan. Kita kalau tak ada wuduk pun tak jadi masalah nak baca tu kan. Tak ada wuduk kerana kita dah ada alat-alatan yang seperti handphone, smartphone dan sebagainya. Tak ada masalah. Tak ada wuduk pun tak apa. Kalau dulu mungkin kita nak baca ayat pun kita tak hafal, kita pun kena cari mazhab Quran pula kita tak ada wuduk pula. Payah kan. Sekarang kita sudah mengalami satu ledakan teknologi dan sebagainya. Tak jadi masalah, tak jadi alasan untuk kita tetapi persoalannya kadang-kadang bila kita buka telefon itu baru nak alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bunyi teten tu apa bunyi tu? Bunyi apa? Bunyi WhatsApp. Tertukarlah bila buka WhatsApp satu, grup banyak, grup reunion Darjah 5 Pahit Raja, universiti reunion lain, dah tu dah habis rupanya. Sebab itu kalau boleh kita kalau mampulah kita boleh buka Quran. Kerana dalam Quran itu di situ kita dapat menumpukan sepenuhnya. Tapi boleh, tak ada masalah. Itu dia. Jadi itu dia tuan. Dajjal itu datang ni gitulah secara ringkasnya cerita Dajjal. Jangan tunggu Dajjal datang. Adi tuan-tuan.
Ya, maknanya di situ jangan tunggu apa dia? Awisa'ah wasa'ah adha wa amar. Apa dia? Jangan tunggu akhir kiamat. Ya. Ya. Apa dia? Kerana kiamat itu waktu itu, sebab itu dalam surah Abasa di sana disebut fa iza ja'atis sakhah. Apabila datangnya sakhah itu ialah yaumul kiamah. Yauma yafirul mar'u min akhih. Hari itu masing-masing bertempiaran. Yafirul mar'u min akhih. Apa dia? Daripada saudara-saudara dia. Ya, maknanya kalau kita yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, mak dan bapak dah tak kenal. Saudara dah tak kenal. Wa ummihi wa abi wa sahibi wa bani wa sahibati wa bani, ibu-ibu tidak kenal, tidak sempat menyusukan anak dan sebagainya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kerana tiap-tiap seseorang itu yauma idzin mereka memikirkan, dah tak terfikir tentang orang lain, tapi memikirkan, ya tuan-tuan, keadaan kita begitu dahsyatnya tuan-tuan. Sebab tu dia kata adha wa amar, begitu dahsyat. Sebab tu itu gambaran, ya, kalau kita nak selamat, ya, kita nak selamat, ya, kita kena ambil satu pengajaran berlakunya kiamat ini, ya, kita fikirkan diri kita. Bukan maknanya kita nak apa dia dipanggil sombong dah saya. Fikirkan diri kita. Fikirkan diri kita maknanya apa akan jadi nanti di yaumul kiamah. Maka kita kena banyak beramal. Kita tak mau beramal soleh. Beramal soleh. Maknanya kita jangan fikir orang lain, ya. Kalau kita nak sedekah, kita sedekah. Jangan cerita orang lain. Nak buat apa sedekah, ataupun kita nak datang masjid, Allah alim sangat, dan sebagainya. Atau kita nak beramal dengan sunnah, orang petikan kita teruskan. Tengok di situ. Ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tu dia. Sebab itu jangan tunggu ini. Ya. Ya, sebab itu badiru bil a'mal sab'an. Kerana apa? Rasulullah mengingat kepada kita, kerana setiap yang disebut itu dia ada kesan-kesannya. Kalau begini jadi gini, ya. Kalau kaya jadi gini, kalau sakit jadi begini. Begitu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis hasan. Ya, mana hadis hasan ini boleh diterima sebagai satu hukum, sebagai satu dalil, ya, hasan. Ya, di sana dalam dalam hadis yang boleh dijadikan sebagai dalil ataupun hujah, menyatakan bahawa kita perlu bersegera untuk beramal supaya tidak kita terlepas daripada peluang-peluang yang disediakan oleh Allah SWT sewaktu kita hidup, tuan-tuan Allah. Jadi tuan-tuan Allah, kita lihat itu di antara yang perlu kita untuk supaya mengekang qasrul amal, panjang panjang amal, panjang dia, angan-angan. Sebab itu kita lihat tuan-tuan Allah, ya, dalam konteks itu, ya, kita tak tahu bila kita nak meninggal. Ya. Kita tahu bila kita nak pergi, ya, menemu Allah SWT. Ya, sebab apa saja yang kita ini tuan-tuan, kita bersegeralah. Apa dia? Untuk apa kita berwasiat? Itu cara kita. Wasiat. Kenapa wasiat tuan-tuan? Ni nak di antara mengekang kita punya wasiat. Kerana harta yang ada pada kita semua itu, ya, berwasiat itu kerana nak mengingat kepada kita bahawa itu bukan hak kita semua tu. Bukan hak kita. Sebab tu hadis Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW
juga daripada Ibnu Umar, mahakun ri'in muslim lahu syai'in yusi fi. Ya, apa tidak ada hak seorang muslim itu mempunyai sesuatu yang diwasiatkan padanya. Ya, maknanya seorang muslim itu dia perlu mewasiatkannya kepada waris, pada siapa itu, dan perlu wa yabitu lailataini illa wa wasituhu maktubah indah. Ya, apa dia tuan-tuan ya? Untuk diwasiatkan. Walaupun kita lihat di situ bermalam 2 malam, illa walaupun dia bermalam 2 malam itu, kecuali illa wa wasituhu maktubah, kecuali dia telah menulis wasiat itu. Maknanya begitu tuan-tuan. Ya, maknanya kita kena tulis wasiat juga. Kena wasiat tuan-tuan. Jangan wasiat itu waktu bila kita wasiat ni abah dah apa? Wasiat ni bukan wasiat maknanya wasiat harta je. Kita kadang-kadang wasiat sebut harta je, tapi dia menjurus pada harta lah wasiat lah kan. Kadang-kadang kita kadang itu wasiat tu bukan maknanya wasiat itu menunjukkan bahawa kita ni nak mati ke apa dan sebagainya. Tetapi maksud hadis ini nak mengelakkan mengekang daripada panjangnya angan-angan itu, maka kita kena wasiat. Wasiat itu ialah, selain wasiat itu kita mewasiat, tahu wasiat tu wasiat kan, maka kita wasiatkan, kita tulis wasiat kita. Sama ada kita menasihat, itu pun juga wasiat juga. Nasihat pun wasiat. Nasihat itu juga wasiat. Tetap apatah lagi wasiat yang kita ada ni, kita wasiatkan kepada anak-anak kita, kepada waris kita, kerana kita belum tahu bila kita akan mati. Itu cara di cara supaya kita mengekang, supaya panjang amalnya. Okey. Itu di antara yang perlu diambil perhatian. Tuan-tuan, Allah juga diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengekang daripada panjangnya amal ini. Kita lihat dalam ayat surah Ahzab. Surah Ahzab. Surah Ahzab ayat 41, ayat 42. Diingatkan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Maknanya apa tuan-tuan? Wahai orang beriman, hendaklah kamu ingat Allah SWT dengan ingatan yang banyak. Dan bertasbihlah bukratan, waktu pagi dan petang. Okey, tak apa. Makna kita kena banyak ingat Allah SWT. Imam Qurtubi dalam membicarakan ayat ini, dia kata masyghulkan lidahmu. Ni ayat ni ingat kepada kita untuk mengekang panjang amal ini, panjang angan-angan ini. Masyghulkan. Masyghul ini ialah apa? Sibukkan. Dalam bahasa Arab masyghul. Masyghul. Anta masyghul, anta sibuk. Masyghul, masyghulkan. Ini Imam Qurtubi kata, masyghulkan lidahmu. Dengan apa? Dengan bertasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Banyak begitu. Itu dia. Dan dalam hadis yang lain daripada Sumrah bin Jundub radhiyallahu anhu, di antara cara untuk kita mengelakkan panjang amal ini, di mana Rasulullah pernah bersabda, ahabul kalam ilallah ta'ala arba'. Ahabul kalam ilallah ta'ala arba'. Apa dia? Apa tuan-tuan? Maksudnya kalam yang paling disukai. Habba itu paling, habba ismu tafdil. Dalam bahasa Arab itu hubbu. Hubbu itu suka, tetapi bila tambah alif depan tu dia bertambah-tambah. Kalau hasunah baik, ahsan sangat baik, ditambah. Itu dia ismu tafdil. Maknanya habbul kalam, paling yang disukai Allah SWT. 4. Mudah aja. Apa dia? Subhanallah.
Subhanallah. Ya. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Ya. Wallahu akbar. La yadurruka bi ayna bada'at. Ya. Apa dia tuan-tuan? Iaitu 4 kalimah ini yang perlu kita perbanyakkan sebutannya, iaitu subhanallah, maha suci Allah. Yang ini kalau kita bincang, kita dululah bincanglah, kerana dia memenuhi dia punya kelebihannya memenuhi langit, bumi. Itu dia subhanallah. Walhamdulillah yang kedua, la ilaha illallah. Ya. Wallah, Allahu akbar. Ya, maknanya kita tak kilah kita kena sebut ini. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Insan yang tadi Imam baca separuh itu, ya, wa minal laili, ya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ya, kalau kita lihat apa dia, dan hendaklah sebahagian malam pun, wa minal laili fasjud lahu, hendaklah kamu bersujud. Wasabbihu dalam surah Insan, bawa lagi wasabbihu dan bertasbihlah. Itu dia tasbih. Tak ya subhanallah lailan tawila, iaitu malam yang panjang kita kena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih subhanallah walhamdulillah. Itu cara bagaimana kita nak mengekang apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, ya, tentang apa yang saya sebut tadi, tentang bagaimana amal itu panjang berbanding dengan yang lain-lain. Yang lain-lain pendek-pendek dia punya garisannya, tapi dia punya garis panjang itu, amal itu garis dia punya panjang. Tuan-tuan dan Allah, ya, kerana perlu diingat tuan-tuan dan Allah. Ya, sebiasa kalau kita lihat dalam kita baca talqin itu, ya, kita akan dengar kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang mati, tiap yang hidup akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, ya, maknanya kamu sesungguhnya kamu akan dimatikan, dan apa yang kau lakukan kat dunia ini kamu akan dapat ganjarannya yaumul qiyamah. Ya, itu dia. Ya, faman zuhziya anin nar, ya, siapa yang boleh menjauhkannya itu, maka dia adalah tergolong dalam golongan orang yang berjaya. Maknanya kalau kat dunia ni kita buat amal yang baik, maka kita akan berjaya untuk mengatasi kesukaran yaumul qiyamah. Jadi ini telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran ini, ya. Ni tuan-tuan, ya. Sebab itu banyak ayat-ayat mengingatkan kepada kita supaya, contohnya, sewaktu kita Allah berikan peluang kita tadi, beberapa peluang-peluang kita, ya, dalam kitab ni juga, ya, menyatakan tentang, ya, kita kena bersyukur dengan umur yang Allah kurniakan pada kita, ya. Kalau 60 tahun Allah berikan peluang untuk kita terus hidup, maka bersegeralah. Tu dia. Ya, bersegeralah untuk melakukan amal soleh. Banyak ayat-ayat mengingat pada kita dalam surah Munafikun contohnya. Ya, ayat 9 hingga 11 ingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya, waktu kita ada duit, ada semua, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan jadikan anak kamu dan harta kamu boleh melupakan. Dengan anak kita boleh lupa Allah SWT untuk mengingati Allah. Dengan harta kita boleh melupakan Allah SWT. Ni, jadi kita kena pastikan, bukan maknanya Islam itu mengekang kita supaya mencari harta, tetapi harta itu, ya, apa tuan-tuan, boleh menyebabkan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kadang Allah bagi peluang ini tuan-tuan, ya. Ya, kita lihat kadang-kadang orang dulu dia amalnya dulu muda-muda, tapi Allah bagi panjang umur, harta dia banyak, tengok dia sedekahkan banyak. Itu dia punya, itu kerja Allah lah. Kebetulan Allah bagi dia panjang umur,
waktu muda tu entah apalah, lintang bukang membujur lalu melintang baca kita membujur lalu melintang patah, bahasa apa ya ada ya, tapi Allah panjangkan umur lagi. Allah bagi hidayah, itu kerja Allah. Akhirnya tengok bila dah ujung-ujung usia, dia sedekahkan kepada madrasah dan sebagainya, sedekahkan keseluruhan hartanya. Allah, beruntunglah dia. Tapi kita tak tahu bila. Persoalan kita bila kita nak mati tu, wallahu alam. Jadi kita kena apa? Pastikan supaya anak dan harta kita itu tidak mengganggu kita dengan Allah. Wa may yaf'al, kalau kita melakukan demikian, wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun, maka kita golong dalam golongan orang yang rugi. Rugi bukan rugi kat dunia, rugi di nanti di yaumul kiamah, kita akan Allah campakkan ke dalam api neraka. Itu yang rugi. Maka dengan itu dia Allah menambahkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Maka hendaklah kita nafkahkan. Itu cara kita untuk memendekkan angan-angan tidur. Kita wa anfiqu mimma razaqnakum, naklah kita menafahkan apa yang Allah bagi kat kita sebelum datangnya kematian. Itu cara-cara bagaimana kita nak memendekkan amal kita. Kerana wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha, Allah tidak sama sekali menangguhkan seseorang itu tentang ajalnya. Tiba besok mati, matilah besok. Kalau kita tahu kita besok mati, kita dah zikirlah semua dah kena tu kan tuan-tuan. Jadi itu di antara perkara yang perlu kita sama-sama amal tuan-tuan minta Allah, iaitu kita kena selalu ingat mati dan pendekkan angan-angan sesuai dengan tajuk kita pada pagi ini yang dicatatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Sebab itu dalam hadis, ingat hadis sekali lagi sebagai kita bersama, ini pun dah selalu kita dengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru zikra hazimil ladzat, yakni al-maut, rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan, hadis juga hadis hasan. Banyakkan mengingati kematian, kematian, apa dia, kerana bila mengingati kematian, qati'ul ladzat wa huwal maut, untuk memutuskan apa dia tuan-tuan, kelazatan dunia ini, maka kita kena banyakkan mati. Bukan maknanya tak boleh ingat cari dunia. Untuk qati'ul ladzat wa huwal maut, bagaimana nak untuk mengekang amal tadi, angan-angan tadi, maka kita ingat mati. Li'annahu yaqta'u kull ladzat wa yusi'u kull ma marra 'ala al-insan, maknanya apa saja yang berkaitan dengan keduniaan dan sebagainya, bila kita ingati mati, maka dia akan memotong kita punya keseronokan yang bersangatan, daripada kita terus terombang-ambing dengan keseronokan dunia, tuan-tuan Allah. Jadi saya kira untuk perkongsian pagi ini berkaitan dengan kena selalu banyak ingat mati dan pendekkan angan-angan. Mudah-mudahan menjadi satu pengajaran pada kita, jadi manfaat pada kita bersama, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu ya'ti baghtah. Mati itu akan datang, memang confirm akan datang. Ini kata dalam syairnya, wal qabru sandukul amal. Kubur adalah sonduk. Itu sonduk apa tuan-tuan? Sonduk dalam kalau bahasa Arab, sonduk ni. Sonduk ni sandukul barid. Apa sandukul barid ni apa dia tuan? Tuan-tuan dekat rumah semua ada sandukul barid. Sandukul barid apa dia? Kalau dekat depan tu, dekat pagar tu, dekat tiang pagar tu, apa dia? Tompos lah. Tompos. Sonduk tu sonduk tu maknanya kubur itulah tempat kita punya simpanan. Ialah simpangan amal. Dia kata syair ni lah. Kata syair ini bukan hadis. Hadis. Wal qabru sandukul amal. Maknanya kubur tu tempat simpanan kita. Amal kita. Tu dia.
Ya, maknanya dah tak ada tempat lain dah kalau kita, itu dia kata gitulah dalam apa syair tadi. Jadi saya rasa untuk perkongsian yang ini saya mohon diri, insyaallah aqulu wa lihaza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana من يسمعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا مقصرنا بوجهك الكريم اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجزم ومن سيء الأسقام ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق العظيم والله أعلم.